بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita berterusan untuk bacaan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, dan kita sudah sampai pada bab 36, bab ma jaa fi sifati mizahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Insyaallah nabda. Bismillah. وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى نقول باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا ذا الأذنين. قال محمود قال أبو أسامة يعني يمازحه صلى الله عليه وسلم رسول الله. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam telah memanggilnya, wahai orang yang memiliki dua telinga. Berkata Mahmud, Usamah menyatakan, maksudnya baginda bergurau dengannya. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Yani mizah Nabi, gurau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya untuk kurangkan rasa macam takut. Macam Nabi sallallahu alaihi wasallam dia orang yang hebat, dan dia orang yang apabila orang bertemu dengannya dah jadi macam nak cakap pun macam rasa risau nak cakap apa. Sekarang kita pun sendiri kadang-kadang kita jumpa dengan guru kita, guru yang bertakwa ataupun yang terkenal, kita rasa macam bergegar nak cakap dengan dia, kan? Bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam apabila dia buat seperti itu dengan sahabatnya, dia nak kurangkan sikit sesuatu itu, dan dia nak bagi sahabat biasalah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jumpa dengan orang kadang-kadang pada yang jaga kuasa jaga pejabat dekat dunia ini, menteri ke apa-apa, kita rasa macam risau. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi mizah itu gurau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan seperti mana gurau-gurau yang banyak kita tengok di zaman ini, bukan tanpa sebab. Sebab apa? Sebab orang yang banyak kan dia gurau banyak tu adalah dia menjatuhkan kehebatan dan waqar. Jadi orang kadang-kadang naudzubillah, orang yang selalu dengan keadaan seperti itu, selalu gurau, selalu kadang-kadang sampai ada orang tak hormat badannya, naudzubillah. Jadi kita jaga pada bab ini. Naam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanpa terlebih tidak ada masalah insyaallah. باب نعم. وبإليه حدثنا هناد بن السري حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير صلى الله عليه وسلم رسول الله. قال أبو عيسى: وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمازح، وفيه أنه كنا غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير صلى الله عليه وسلم رسول الله. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan kami sehingga baginda berkata kepada adikku yang masih kecil,
Wahai Abu Umair, apa yang dibuat oleh burung nughair, sejenis burung yang kecil? Kata Abu Isa, Ada terjemahan tu tak ada? ada. Hadis ini adalah Nabi SAW bergurau. Dalam gurauannya, baginda memberi gelaran kunyah kepada anak kecil, di mana ia berkata, wahai Abu Umair, di antaranya lagi bahawa tidak mengapa memberi anak kecil bermain burung. Baginda berkata, wahai Aba Umair, apa yang telah dibuat oleh burung nughair? Kerana kanak-kanak itu mempunyai seekor burung nughair yang bermain dengannya. Burung itu mati, maka ia amat sedih. Rasulullah SAW pun bergurau dengannya, memujuknya dengan berkata, wahai Abu Umair, apa yang dibuat oleh burung nughair? Tengok baginda Nabi Muhammad SAW. Dia gurau dengan itu untuk apa? Untuk hilangkan perasaan sedih burung dia sudah tak ada. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. وبإليه حدثنا عباس بن محمد الدوري حدثنا علي بن الحسن بن شقيق أنبأنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد بن زيد عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا فقال نعم غير أني لا أقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم رسول الله. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, para sahabat berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau bergurau dengan kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku tidak mengata kecuali yang benar. Sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab dalam gurau kita berhati-hati. Jangan ada sesuatu yang tidak betul. Sebab apa? Sebab itu kira kadzib, tipu. Tipu itu maknanya dapat dosa waliyadzubillah. Bukan ala gurau je. Tidak boleh gurau-gurau. Seorang datang cakap contoh sesuatu yang tidak benar dekat orang tu sampai dia bincang ke apa jadi untuk hal dia, tidak boleh seperti itu ya. Barakallahu fikum. Kadzib, tipu itu tetap tipu. Tetap dosa itu. Barakallahu fikum. Bukan tak ada gurau-gurau, tak. Jangan cakap sesuatu yang tidak benar. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. وبه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني حاملك على ولد ناقة فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة فقال وهل تلد الإبل غير فقال وهل تلد الإبل غير النوق صلى الله عليه وسلم. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, ada seorang lelaki meminta binatang tunggangan Nabi SAW. Lantas baginda berkata, sesungguhnya aku beri engkau tunggang seekor anak unta. Lalu lelaki tersebut berkata, wahai Rasulullah, apa yang boleh aku buat dengan seekor anak unta? Baginda Rasulullah SAW menjawab, dan bukankah setiap unta dilahirkan sebagai anak unta? Allah ya Rasulullah. Jadi tengok benar, tidak ada perkataan yang tidak betul dalam muzah, dalam gurau baginda Nabi Muhammad SAW dengan sahabatnya. Naam, sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. وبإليه حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هدية من البادية فيجهز النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحبه وكان رجلا دميما فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصر فقال من هذا أرسلني فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم
فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين عرفه، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذا والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غال. نعم. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, ada seorang lelaki penduduk pendalaman bernama Zahir membawa hadiah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada pedalaman. Baginda akan mempersiapkan kelengkapan pulang apabila ia hendak pulang. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Zahir itu orang pendalaman dan kita orang bandar, dan baginda amat menyayanginya walaupun ia adalah seorang lelaki yang bodoh. Pada suatu hari, baginda telah datang kepadanya ketika lelaki itu sedang menjual barang dagangannya. Baginda memeluknya dari belakang dalam keadaan dia tidak melihat baginda. Berkata lelaki tersebut, siapa ini? Lepaslah aku. Dia pun menoleh dan menyedari bahawa itu adalah Nabi SAW. Mengetahui hal itu, dia pun menetapkan belakangnya menyentuh dada Rasulullah SAW. Kemudian baginda pun bersabda, siapakah yang hendak beli hamba ini? Lalu lelaki itu berkata, wahai Rasulullah SAW, demi Allah, engkau akan dapati aku ini barang jualan yang tidak laku. Rasulullah menjawab, tetapi engkau di sisi Allah bukan barang yang tidak laku, atau berkata engkau adalah mahal di sisi Allah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. وبه إليه حدثنا عبد اللهم صل على سيدنا. وبه إليه حدثنا عبد بن حميد حدثنا مصعب بن المقدام حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال رضي الله عنه: أتت عجوز النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فولت تبكي، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز. إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. صلى الله عليه وسلم. نعم. Abu Hasan radhiyallahu anhu menyatakan, telah datang seorang perempuan tua kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku masuk ke dalam syurga. Baginda bersabda, wahai ibu si fulan, sesungguhnya syurga tidak akan dimasuki oleh orang tua. Berkata Hasan, perempuan itu berpaling dan menangis. Maka baginda bersabda, beritahu kepada perempuan tua itu bahawa dia tidak akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan tua. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang maksudnya, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Daripada surah Al-Waqi'ah ayat 35 hingga ayat 37. Sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah. Yani pada gurau itu Nabi SAW suruh sahabat bagi tahu dia tidak akan masuk dalam keadaan tua. Bagi maklumkan dekat dia. Jadi di sama waktu kalau ada benda gurau dengan orang tua, kita kena jaga hatinya. Mungkin orang yani sama umur dengan kita, orang kadang-kadang gurau cakap boleh macam terimalah, tapi orang tua kadang-kadang perhatian banyak pada bab ni. Okey, jadi kita kena hati-hati. Jangan kita kalau cepat sikit, maksud kadang-kadang orang tua bukan terima, walaupun orang gurau dengannya dia tak terima, dia tak nak macam tu. Kita cepat macam sujudkan hati dia, janganlah bagi dia sedih. Barakallahu fikum.
وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. Terus suruh sahabat pergi badannya supaya apa? Dia tak sedih. Maklumkan dengannya macam mana dia akan masuk syurga bukan dalam keadaan tua maksudnya. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Nah, bab 37. Bab ma jaa fi sifati kalami Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi asy-syi'r. وبه إليه حدثنا علي بن حجر حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قيل لها هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل بشيء من الشعر قالت نعم قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزود أو تزود. نعم. Aisyah radhiyallahu لم anha. تزود. نعم بفتح الواو. baris atas pada waw. من لم تزود. نعم. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan telah bertanya seseorang kepadanya, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan sesuatu dari syair? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan syair Ibnu Rawahah dan mensyairkannya dengan berkata, akan datang perkhabaran kepada kamu orang yang tidak memberi ia bekal. وبه إليه حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. Nah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan Nabi SAW bersabda, sebenar-benar perkataan yang diungkapkan oleh penyair ialah perkataan Lubaid. Setiap sesuatu yang selain Allah adalah batil. Hampir-hampir Umayyah bin Abi Salt memeluk Islam. وبه إليه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي نعم البجلي قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدميت فقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. صلى الله عليه وسلم. Jundub bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu menyatakan terkena jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batu lalu berdarah dan baginda bersabda, engkau hanyalah jari jemari yang berdarah sementara luka itu terjadi di jalan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. وبه حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي نعم نحوه نعم حديث yang sama tapi isnad yang lain. Hadis 245. Ada terjemahan untuk hadis tu? Tiada. Okey. Hadis 245. وبه حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان الثوري أنبأنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا عمارة فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن ولى سرعان الناس صلى الله عليه وسلم تلقتهم هوازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بغلته وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu menyatakan, berkata seorang lelaki kepadanya,
Adakah engkau melarikan diri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Umarah? Beliau menjawab, tidak. Demi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berganjak langsung, tetapi yang berpaling ialah orang barisan hadapan, kerana mereka dihujani oleh anak panah kaum Hawazin. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas bagalnya dan Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib memegang kekangnya. Dan baginda bersabda, aku adalah Nabi tidak pernah berdusta. Aku adalah keturunan Abdul Muttalib. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis ini cakap tentang Ghazwa Hunain. Ghazwa Hunain dalam tahun, kalau tak silap, 8 Hijrah. 8 Hijrah kalau tak silap. Wallahu a'lam. Nah, waktu itu bilangan orang Islam, orang yang perang dengan Islam tu adalah lebih kurang dalam 12,000 orang. Jadi orang tu macam dia rasa dia ramai, dia rasa banyak orang boleh dia menang dan sebagainya. Tapi An-Nasr menang itu bukan pada bilangan orang, adalah bergantung pada iman orang itu. Nah, sallallahu alaihi wasallam Rasulullah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya tidak berlari pada perang itu. Nah, wa bi ilaihi haddatsana Ishaq bin Mansur, haddatsana Abdul Razzaq, haddatsana Ja'far bin Sulaiman, haddatsana Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول قلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله على تنزيله ضربا يزيل الهمام عن مطيله ويزهل الخليل عن خليله فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي حرم الله تقول الشعر فقال صلى الله عليه وآله وسلم خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم أسرع من نضح النبل 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 itu adalah anak mana أسرع من نضح النبل. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Anas radhiyallahu anhu menyatakan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah untuk melaksanakan umrah qada, Ibnu Ruwaihah berjalan di depan baginda sambil bersyair, singkirkanlah orang-orang kafir dari jalan Rasul. Kami akan menyerang mereka agar baginda boleh masuk. Pukulan yang akan memisahkan kepala dari leher. Pukulan yang dapat membuatkan seorang kekasih melupakan kekasihnya. Lalu Umar berkata, wahai Ibnu Rawahah, di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam di tanah haram Allah engkau bersyair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkanlah dia wahai Umar. Maka sesungguhnya syair itu lebih cepat menusuk kalbu pada mereka daripada tusukan panah. Dari situ menambilkan hukum jaiz. Syair itu kata-kata syair macam qasidah itu adalah kata syair tu, asalnya syair. Jaiz, tidak ada haram badannya jika berkataannya adalah benar, dan juga tidak ada sesuatu yang haram badannya pada perkataan itu. Wa Nabi alaihi salatu wassalam sami'a dhalik. Dan sabil untuk dakwah, cara untuk dakwah, banyakkan pada dakwah adalah menjalankan dengan qasidah. Qasidah itu syair, maknanya pada kata-kata syair. Kadang-kadang dia lebih lebih masuk kepada hati orang, lebih pada duduk cakap lama-lama. Kadang-kadang pada sesuatu itu pun syair adalah kalau kita tengok pada qasidah dulu, kebanyakan qasidahnya ada makna, ada untuk menajarkan pada kita pada sifat yang baik, menajarkan pada kita kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menajar pada akhlak yang baik. Masalan contoh di antara qasidah macam yang kita dengar dulu ataupun yang kita dulu waktu kecil dalam masjid. Saya di antara orang yang boleh kata hidup di rumah dan di masjid.
Sebab pakcik saya adalah imam dan khatib dekat Syria, masjid kita, bukan masjid kita. Sebab masjid kita, masjid Allah Subhanahu Wa Taala, masjid itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi maksud pakcik saya yang jaga masjid tu. Jadi masjid tu macam kita duduk situ, selalu ada urusan, ada hal dekat situ. Jadi saya ingat waktu kita kecil, kita menani ataupun kita baca qasidah, satu qasidah, qasidah artinya ataupun bunyinya macam ni. Nada al-masjidu lil umma ya ummati aina shababi bitta'atina himma wal himma fiha hayati. Maksud masjid itu memanggilkan pada umat, mana kamu, kenapa tak datang ke masjid untuk hadir salat dekat masjid 5 waktu. Lagu seperti ini pun dakwah kepada Nabi, dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dakwah untuk orang dekat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Jadi kadang-kadang dakwah dengan qasidah pun itu kira pun di antara syarat dakwah. Maaf, di zaman ini banyak orang kata-kata bid'ah, benda itu tak betul. Mana Nabi tak buat sesuatu itu. Nabi SAW dengar syair. Nabi SAW dia dengar syair. Dia pun dengar syair Nabi SAW. Jangan kita kata sesuatu yang Nabi SAW tidak melakukan. Tak. Nabi SAW dengar syair juga. Tidak tolak orang tu untuk kata-kata syair. Tetapi di sama waktu kita tengok syair tu apa, tengok apa katanya, apa erti, apa maknanya, maksudnya dan sebagainya. Nah, وبه حدثنا علي بن حجر حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال جالست النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 100 مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم صلى الله عليه وسلم. Ini Nabi SAW duduk sekali dengan sahabat baca qasidah, siap dia sebut qasidah pada yang dia dulu sebelum Islam dia menani dulu, dia sebut di mana Nabi SAW. Kalau maknanya tidak betul, Nabi SAW akan suruh orang tu jangan sebut, jangan baca qasidah itu, jangan baca syair itu, maksud. Sallallahu alaihi wasallam. Naam, silakan. Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu menyatakan, aku duduk berbual bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari 100 kali. Sahabat-sahabatnya bersyair dan mengenang berbagai peristiwa di zaman jahiliah. Baginda hanya diam atau bahkan tersenyum bersama mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ilayhi hadatsana Ali ibn Hujr hadatsana Sharik an Abdul Malik ibn Umair عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل صلى الله عليه وسلم. نعم. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimah syair paling indah yang pernah diucapkan oleh orang Arab ialah syair daripada Lubaid. Setiap sesuatu selain Allah adalah batil. وبه حدثنا أحمد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريك عن أبيه قال رضي الله عنه كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنشدته 100 يعني بيتا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كاد ليسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. Nah. Syarid bin Suwaid radhiyallahu anhu menyatakan, aku menaiki kenderaan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil aku bersyair 100 rangkap dari kata-kata Umayyah bin Abi Salt. Setiap kali aku bersyair serangkap syair, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, teruskan sehinggalah aku bersyair 100 rangkap. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia hampir masuk Islam. Umayyah bin Abi Salt adalah seorang yang tulis syair, yang kata-kata syair. Dan dulu Al-Arab dia hafal syairnya, kata-katanya.
Dan dia bukan orang Islam. Dia bukan Umayyah bin Abi Salt, bukan orang Islam. Tapi Nabi SAW dia kata apa? Dia hampir untuk Islam. Sebab apa? Sebab syairnya, kebanyakan pada syairnya adalah mengatakan tentang tauhid. Tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada Tuhan selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakan pada syairnya, pada kata-kata syairnya adalah berkaitan dengan tauhid. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Jadi tengok orang itu akhirnya mati dengan apa? Dengan kufur, dia kafir, tidak masuk Islam. Jadi pada mana ini dia orang kafir kita. Nah, Allahumma salli. 15 packets, my friend. Tutup mic, minta maaf. Barakallahu fikum. Jadi pada bab ini, barakallahu fikum, ya jaiz boleh kita nakalkan, kita ambil pada orang-orang yang kafir, katalah bukan orang Islam. Sekarang contoh pada bidang doktor, kita mungkin ada sesuatu yang orang luar, orang putih ke, orang yang kafir ke, yang mana-mana, dia ada pengalaman pada sesuatu itu. Kita orang Islam boleh amalkan sesuatu itu. Jika dia mengikut pada syariat, kita tidak ada masalah. Boleh ambil badannya. Tidak ada salah pada bab ini. Dan kalau ada ilmu boleh kita kongsikan pada orang itu. Jika tidak ada dengan agama kita, maksudnya dia tidak ada masalah dengan agama kita, bukan maksud pada benda yang halal haram dan sebagainya, ada sesuatu yang ada manfaat, boleh kita ambil pada orang yang lain, tidak ada masalah pada bab ini. Seperti mana orang putih itu, orang ajam, orang bukan orang Arab, dia ambil banyak sangat pada ilmu-ilmu, khususnya pada ilmu yang berkaitan dengan kesihatan, doktor dan sebagainya, dia ambil pada orang-orang yang Arab dari zaman dulu. Kebanyakan pada ulum yang pergi kepada negara putih, dia asal dari apa? Dia asal dari tempat Arab. Kemudian orang Arab dia tak jaga pada ilmu yang dahulu tu, tapi orang luar jaga. Jadi ini sebab kita tengok banyakkan pada negeri-negeri putih dan sebagainya, semua dah naik, tapi orang Arab dia masih lagi banyak pada negerinya masih lagi tidak naik seperti zaman dulu tentang ilmu-ilmu dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia dah fokus pada tempat benda yang lain. Dan pada bab ini, yani di antara guru-guru yang kata nahnu ummatu iqra walakinnana la naqra. Kami adalah umat iqra, yang turun Quran awal turun iqra, bacalah, walakinnana la naqra, tetapi kami tidak membaca. Hadza akhir zaman, ini yang akhir zaman yang kita nampak. Banyak orang dah tak nak baca kitab, dah boring nak baca kitab. Dia nak baca benda yang ringkas sangat, yang pendek sangat. Minta Allah SWT selamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa bi ilayhi haddatsana Ismail ibn Musa al-Fazari. Naam, al-Fazari وعلي بن حجر والمعنى واحد. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى يؤيد حسان بن روح إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyediakan mimbar untuk Hasan bin Syabit dan dia berdiri atasnya menyatakan syair berbentuk bangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membantu Hasan dengan Ruh Kudus selagi mana dia mempertahankan Ruh Kudus itu adalah Jibril alaihi salam, malaikat Jibril, itu maksud pada Ruh Kudus. Nah,
Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala membantu Hasan dengan Ruh Kudus selagi mana dia mempertahankan atau dia berbangga melalui syairnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada ini pun kita kena faham orang yang yudafi' anil Islam, yudafi' maknanya dia macam ada orang hina Islam tapi dia nak menangkan Islam, dia cakap sesuatu yang benar. Islam bukan macam ni, Islam macam ni, Islam macam ni, dia terangkan Islam itu. Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu dia. Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu dia. Seperti mana Sayyidina Hasan dia cakap kata-kata syair yang yudafi' adalah bertahankan. Nah, maksud Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Hasan seperti mana Sayyidina Hasan dia tolong macam orang yang kata-kata yang buruk, kata yang tak baik pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia lawan dengan dengan kata-kata syair. Sebab di zaman dahulu tu orang Arab di zaman jahil itu adalah dia pandai sangat pada syair. Sampai kadang-kadang orang itu sebut syair sekali, ada orang pada hafal pada sekali dia dah hafal. Dan dia di masa dulu tu ada pasar dekat pasar yang besar dekat Makkah, kota Makkah, dan adalah orang itu buat macam lawan di antara orang yang baca syair, kata-kata syair. Jadi banyak kan, jadi kadang-kadang di zaman dahulu jadi kata syair dari orang yang kafir dengan orang Islam, jadi dua-dua macam lawan juga dengan dulu dari orang dahulu juga orang kafir pun dia kata syair seperti itu. Nah, lawan-lawan di antara dua orang kafir juga pada kata syair. Jadi maksudnya orang zaman dulu itu adalah dia mahir sangat tentang syair. Sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ilaihi hadatsana Ismail bin Musa wa Ali bin Hujr. Wa aidan saya ingat saya belajar dengan guru saya juga. Dia kata kenapa di zaman dulu kadang-kadang lawanan di antara orang dia jadi dengan kata-kata syair atau bertahanan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kata-kata yang buruk dengan lawan dengan kata yang baik, maksud dengan ayat syair bukan dengan kata-kata. Kenapa? Lianna al-Arab yashul 'alayha hifz al-syair akthar min an-nasr. Sebab orang biasa, kebanyakan orang dia mudah untuknya untuk hafal ayat yang seperti syair, lagi mudah pada nak hafal ayat seperti yang ayat panjang. Macam kita cakap panjang, mungkin katalah dia cakap 15 minit, dia ingat pada 15 minit mungkin 2 minit 3 minit. Tapi kalau dia kata-kata syair, orang itu dah biasa dengan benda tu, jadi cepat dia boleh hafal. Ini disebab kelebihan pada kenapa dia guna syair pada sesuatu itu. Nah, hadis 251. وبه إليه حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. صلى الله عليه وسلم رسول الله. Hadis yang sama yang tadi tapi melalui pada isnad yang lain. Rasa tidak ada terjemahan tadi. Nah, bab 38. باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السمر. وبه إليه حدثنا الحسن بن صباح البزار حدثنا أبو النضر حدثنا عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة نساءه حديثا فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة. فقال أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال الناس حديث خرافة. Nah. Ada sesiapa nak baca?
Ada siapa-siapa nak baca terjemahan? Boleh saya saya baca, Ustaz? Oh, Masya Allah, semangat hari ini. Okey. Okey, yalah Haja Nur Zaini satu bab, Haja Nur Laili satu bab. Hajar Nur Zaliha agaknya, Ustaz. Haja Nur Zaliha, sorry. Haja Nur Okey. Zaliha. Okey. Okey, saya baca, Silakan. Ustaz. Ya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada isteri-isteri baginda. Seorang daripada mereka berkata, cerita itu hanya sebuah dongengan, iaitu khurafah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kamu semua apa itu khurafah? Khurafah adalah seorang lelaki dari suku Uzrah, iaitu suku terkenal di Yaman, yang ditawan oleh jin pada zaman jahiliyah. Dia tinggal bersama mereka beberapa lama. Kemudian para jin itu mengembalikan ke dunia manusia dan dia menceritakan kepada orang tentang keanehan-keanehan yang dia lihat di dunia jin. Maka kemudian orang berkata, cerita khurafah. Ya, Ustaz. Rasulullah. Terima kasih. Hadis Ummi Zar. Nah, hadis ini Masya Allah, kisah, dia ada kisah. Insya Allah bagus. Kita nanti baca terjemahan, insya Allah harap boleh faham biiznillah. Nah, wa bi ilayhi haddatsana Ali bin Hujr akhbarana Isa bin Yunus عن هشام بن عروة عن أخيه عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جلست 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقي ولا سمين فينتقل. قالت الثانية زوجي لا أثير قالت الثانية زوجي لا أثير خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة قالت الثالثة زوجي العشنق العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة زوجي عيايا أو غيايا طباقا كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلا أو جمع كلا لك. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد الرماد بالفتح عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك خير من ذلك له ابن كثيرات المبارك كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل أو أطيط.
ودائس ومنق. نعم. ودائس ومنق. نعم بالفتح. فعنده. نعم ومنق. نعم. فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع فما أم أبي زرع، عقومها رداح، وبيتها فساح. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع، مضجعه كمثل. نعم مضجعه كمثل شبط. نعم عفوا، مضجعه كمثل شبطة. عفوا شطبة. عفوا lagi sekali. مضجعه كمثل شطبة، وتشبعه ذراع الجفرة أو الجفرة. نعم. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها، ملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع، لا تبث حديثا تبثيثا، نعم ولا تنقث ميراتنا تنقيثا. ميرتنا ولا نعم ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين. فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا، ركب شريا وأخذ خطيا، وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطانيه. نعم فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. نعم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan sebelum 11 perempuan sedang duduk bersama-sama dan saling bercerita. Mereka bersepakat untuk tidak menyembunyikan apapun tentang suami mereka. Perempuan pertama berkata, suamiku seperti daging unta yang kurus yang berada di puncak gunung, angkuh. Sulit dijangkau, sekedekut dan tidak suka membuat baik. Tidak ada jalan datar untuk sampai ke sana, berperangai buruk. Tidak pula ada lemak yang boleh diambil daripadanya. Tidak ada kebaikan yang boleh dimanfaatkan orang daripadanya. Perempuan kedua berkata, aku tidak boleh bercerita tentang suamiku. Terlalu banyak hal yang harus aku sebutkan. Jika aku menyebutkannya, maka hanya kekurangan dan keburukan yang boleh disebutkan. Perempuan ketiga berkata, cerita mengenai suamiku sangat panjang dan menyampaikannya sangatlah tidak berguna. Jika aku mengungkapkannya, maka aku akan dicerai, dan jika aku diam saja, maka akan diabaikan seolah-olah aku bukan istrinya. Perempuan keempat berkata, suamiku seperti suasana malam di Tihamah, dataran rendah di antara pantai dan gunung. Tidak panas dan tidak sejuk, tidak menakutkan dan tidak membosankan. Perempuan kelima berkata, di dalam rumah suamiku tidur dan lalai seperti harimau. Di luar rumah bersama orang ramai atau dalam peperangan, suamiku gagah berani seperti singa. Dia tidak pernah bertanya tentang apapun yang telah dia berikan, harta, benda, nafkah atau peralatan rumah tangga. Perempuan keenam berkata, suamiku sentiasa menghabiskan makanan dan minuman tanpa sisa. Dia tidur dengan bajunya menyendiri dan tidak mencampuri istrinya. Dia tidak pernah memberikan perhatian untuk mengetahui keadaan atau kesedihan istrinya. Perempuan ketujuh berkata, suamiku lemah syahwatnya dan dungu.
Setiap penyakit manusia ada pada dirinya. Dia dapat melukai kepalamu atau mematahkan tulangmu atau bahkan kedua-duanya sekali. Perempuan ke-8 berkata, sentuhan suamiku selembut sentuhan arnab, aroma tubuhnya seharum zurnab, sejenis tumbuhan yang wangi. Perempuan ke-9 berkata, suamiku seperti tiang yang tinggi, mulia, banyak abu sisa masak di rumahnya, didatangi oleh tetamu dan menghidangkan banyak makanan kepada ramai tetamu. Dia memiliki tali pedang yang panjang kerana susuk tubuhnya yang tinggi. Rumahnya pun berdekatan dengan tempat orang-orang berkumpul, sentiasa dikunjungi. Perempuan ke-10 berkata, suamiku adalah penguasa. Penguasa seperti apa? Penguasa yang lebih baik daripada apa yang boleh saya ceritakan. Dia memiliki unta-unta yang banyak di tempat-tempat binatang itu duduk bersedia untuk menerkam. Hanya sedikit unta-untanya yang dilepas untuk meragut rumput. Jika unta-unta itu mendengar alat muzik berbunyi, maka unta tersebut tahu bahawa sebentar lagi mereka akan disembelih untuk dihidangkan kepada tetamu. Perempuan ke-11 berkata, suamiku adalah Abu Zar'in. Dia adalah orang yang memberikan perhiasan kepada kedua-dua telingaku, menjadikan aku gemuk dan membuatku senang. Daripada keluarga penggembala kambing di sudut gunung, keluarga yang miskin. Dia mengangkat aku menjadi sebahagian daripada keluarga pemilik kuda dan unta. Keluarga pemilik tanah yang tinggal menikmati hasil tanaman, hasil tuaian dari ladang. Setiap kali aku bercakap kepadanya, dia tidak pernah mengejekku. Tiruku pun tidak pernah terganggu kerana dia telah memiliki pembantu yang mencukupi keperluannya. Aku boleh minum hingga puas dan kenyang. Kemudian ibu mertuaku, dia memiliki peralatan rumah tangga yang banyak dan rumah yang lapang. Lalu anak lelaki kami, dia adalah anak lelaki yang ramping seperti tangkai kurma, terjulur dan akan merasa kenyang hanya dengan memakan sepotong kaki kambing. Kemudian anak perempuan kami, dia adalah anak perempuan yang sentiasa mematuhi kedua-dua orang tuanya. Tubuhnya padat berisi serta sentiasa membuat kawan-kawannya berasa iri hati kerana kecantikan wajah dan keluhuran budi pekertinya. Lalu pelayan rumah kami, dia adalah pelayan yang pandai menyimpan rahsia, yang pandai menjaga amanah, yang tidak pernah membiarkan rumah kami kotor dan tidak terurus. Suatu hari Abu Zar'in, suamiku, keluar rumah. Waktu itu adalah masa ketika susu diproses menjadi mentega. Dia bertemu dengan seorang perempuan yang memiliki 2 orang anaknya yang lincah seperti 2 ekor anak harimau bermain di bawah pinggangnya dengan 2 buah delima. Maka suamiku menceraikanku dan menikahi perempuan itu. Setelah itu aku menikahi lagi dengan seorang lelaki yang mulia dan dermawan. Binatang tunggangannya adalah seekor kuda yang kuat dan tak kenal lelah. Dia memiliki tombak yang dibuat daripada Khata, sebuah daerah pesisir di antara Oman dan Bahrain. Dia mengajakku untuk melihat binatang ternakannya yang banyak, lalu memberikan kepadaku sepasang daripada setiap itu. Dia berkata kepadaku, makanlah wahai Ummu Zar'in dan berikanlah sebagai hadiah untuk keluargamu. Jika aku gabungkan segala sesuatu yang pernah dia berikan, maka semua itu tidak akan bererti apa-apa jika dibandingkan dengan bekas paling kecil yang dimiliki oleh Abu Zar'in. Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, kemudian Rasulullah SAW berkata kepadaku, aku bagimu sama seperti Abu Zar'in kepada Ummu Zar'in. Rasulullah. Nah, okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Rasulullah. Bab ma jaa fi nawmi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
وبه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. صلى الله عليه وسلم رسول الله. Abu Bar'a bin Azib radhiyallahu anhu menyatakan ketika hendak tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan baginda, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, lindungilah aku daripada azabmu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu dari kubur. Sallallahu alaihi wasallam. وبه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله وقال يوم تجمع عبادك. Ada terjemahan? Tidak ada. Okey, sama hadis yang tadi. Di hujung hadis yang tadi, yauma tab'atsu ibadak. Dalam hadis 255 kata hadis yang sama, hanya hujungnya yauma tajma'u ibadak. Naam. وبه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Huzaifah radhiyallahu anhu menyatakan setiap kali hendak tidur Rasulullah SAW sentiasa berdoa, dengan nama Allah aku mati dan hidup, dan setiap kali bangun tidur beliau berdoa, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. وبه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل أراه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك 3 مرات. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ketika Rasulullah SAW hendak tidur di tilamnya pada setiap malam, baginda menyatukan kedua-dua tapak tangan baginda, kemudian baginda meniup kedua-duanya, baginda membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu dengan menggunakan kedua-dua tapak tangan itu, baginda mengusap-usap bahagian tubuh yang tercapai olehnya. Baginda mulai daripada kepala, muka dan bahagian hadapan tubuh baginda. Baginda lakukan yang tersebut sebanyak 3 kali. Rasulullah. Nah, macam dalam hadis ini nafas itu macam dikatakan itu disebutkan di awal sebelum bacaan, dan ada lain-lain pada hadis ini disebut di hujung apabila habis bacaan ayat Al-Quran itu qul wallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas, baru dikatakan dan sapu pada muka badan, maksud di hujung. Jadi dua-dua jaiz, dua-dua boleh kita buat, di awal boleh dan di akhir. Kenapa di awal boleh? Sebab warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, boleh buat di awal dan boleh buat di akhir, dua-dua betul. Walakinna Syekh Hisham Kamil dia kata dalam kitabnya, walakinna al-afdal ta'khirun nafs,
Nah, Hisham Al-Kamil. Nah. Dia kata walakin al-afdal ta'khirun nafs. Maknanya nafs. Maknanya di hujung itu lebih afdal. Wallahu a'lam. وبه إليه حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نام حتى نفخ. نعم. وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ وفي الحديث قصة صلى الله عليه وسلم. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur sampai baginda berdengkur secara halus dan baginda sentiasa berdengkur halus. Maka Bilal datang untuk melaungkan azan. Ketika itu baginda bangun lalu mendirikan sembahyang tanpa berwuduk terlebih dahulu. Pada hadis ini terdapat kisah. Sallallahu alaihi wasallam. وبه إليه حدثنا إسحاق بن منصور إن شاء الله برفع حديث نلاقيه إن شاء الله. وبه إليه حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مأوى. صلى الله عليه وسلم. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan setiap kali Rasulullah SAW hendak tidur di tilamnya, baginda sentiasa berdoa. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan dan minum, mencukupkan dan melindungi kami. Betapa ramai orang yang tidak memiliki sesiapa pun untuk mencukupi dan melindunginya. وبه إليه حدثنا الحسين بن محمد الحريري حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعيه ووضع رأسه على كفيه. Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan sekiranya Rasulullah SAW hendak tidur di malam hari, baginda berbaring menghadap ke arah kanan. Jika baginda hendak tidur ketika hampir waktu subuh, baginda menegakkan lengan dan meletakkan kepala baginda di atas tapak tangan baginda. Ini menandakan pada syarat kita tidur di masa yang dah hampir pada subuh, khususnya pada orang yang macam dia kerja malam ke ataupun balik lewat ke rumah mungkin ataupun dia macam mungkin dia duduk tengok TV sampai dah hampir pada subuh. Jangan tidur dengan cara macam biasa, tidur baring macam tak. Tidur dengan cara itu adalah lebih afdal. Maksud duduk letak tangan itu supaya orang tak tidur betul-betul. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi kita ambillah ini sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita amalkan. Kalau kita dah balik pada musafir hampir pada subuh, janganlah tidur sebelum solat subuh. Kalau nak rehat sikit, tapi janganlah sampai tertidur pada solat. Naam. Yani subhanallah. Di antara guru-guru kita yang tidur, saya rasa kita nak duduk saja, nak duduk dekat tilam tu. Nak panggil tilam bukan tilam juga. Dia macam nepis sangat. Pun ada macam tak berapa lah elok. Macam mana tidur, wallahu a'lam lah. Macam tengok dia tidur, nepis sangat dia tidur. So, sa'aluhu kenapa macam ni? Yang ni kalau anda minta pada cakap saja, saya nak tilam. Ni murid akan beri tilam yang paling bagus. Dia kata saya tidur seperti ini adalah lebih afdal pada aku. Saya boleh bangun. Kalau tidur tilam tebal tu Allahu a'lam bangun ke atau tidak. Maksud bukan haram tidur atas tilam
tebal, tidur di macam katil yang besar ke, tilam yang tebal ke, tidak ada masalah. Tetapi jaga untuk apa? Untuk bangun pada solat. Solat itu adalah penting. Jangan kita tinggalkan solat sebab tempat kita terlebih rehat, terlebih macam special lah. Ada aircon, ada macam-macam zaman kita ini. Zaman dulu macam mana tu? Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Dan ini yang menarik kita pada juga, kalau orang yang dia ada urusan apa, cubalah tukar pada cara tidur. InsyaAllah akan bangun di masa yang tepat, masa di betul-betul pada janji insyaAllah. Nah, bab yang 40 ada masa sikit, insyaAllah kita baca boleh. Mungkin kita baca 2 hadis lagi. Boleh. Bismillah. Nah, باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW menunaikan solat sehingga kaki baginda bengkak. Baginda ditanya, mengapa engkau memberati dirimu padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Baginda menjawab, tidakkah aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? وبه حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو نعم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله نعم اللهم صل على سيدنا محمد لقي ثاني ولم حديثني. وبه حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حتى ترم قدماه قال فقيل له أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat sehingga bengkak kedua kaki baginda. Baginda ditanya, mengapa engkau melakukan hal ini sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni semua dosa engkau yang telah lalu dan akan datang? Baginda menjawab, tidakkah aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? نعم وبه حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي حدثنا عمي يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه فيقال له تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun menunaikan solat malam sehingga kedua kaki baginda bengkak. Baginda ditanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa engkau melakukan hal ini padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni semua dosa engkau yang telah lalu dan yang akan datang? Baginda menjawab, tidakkah aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti di sini insya-Allah. Nanti insya-Allah pada kelas esok biiznillah, pada majlis esok insya-Allah kita sambung pada hadis 264 biiznillah. 264 kelas esok insya-Allah. Harap insya-Allah yang lain kita dengar juga siapa-siapa yang berminat untuk nak baca terjemahan pada muslimin muslimat, siapa yang join dengan kita nak baca boleh saja, bagi tahu saja. Barakallahu fikum. Saya tak nak panggil, kalau boleh nak panggil setiap orang baca walaupun satu hadis. Barakallahu fikum. Tetapi tak nak bagi susah lah pada orang. Siapa yang minat, mesej saja. Mesej dalam tu, dalam chat, dalam Zoom. Boleh insya-Allah, kita buka peluang untuk antum insya-Allah semua. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada pelajar Bait Al-Furqan. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah lebih pada 3 juta salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya menajakkan pada semua insya-Allah, saya dan ahli keluarga saya dan juga semua pada Baitul Furqan, supaya kita berterusan untuk salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di bulan yang mulia ini biiznillah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum, mudah-mudahan jadi saham untuk akhirat untuk kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim, warhamna rahmatir rahim. Rabbana ya rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an Muhammad wasturna wastur walidina wastur ummat Muhammad fid dunya wal akhirah. Allahumma ya man alayhi al-'asir yassir lana umurana ya rabbal alamin. اللهم يا رزاق يا كريم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا أكرم الأكرمين. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي لنا جميع الحوائج يا الله. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي لنا جميع حوائجنا يا قاضي الحاجات يا الله. اللهم إنا نسألك يا إلهنا ببركة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وببركة قراءة أحاديث حبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أن تقربنا من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تقربنا منك، وأن تجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد يا رب العالمين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله على كل خير، والحمد لله. اهلا وسهلا. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. بارك الله فيكم. اهلا وسهلا. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Terima kasih آمين banyak-banyak. يا رب وإياكم. الحمد لله. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.